Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sama-sama rafakkan syukur kepada Allah kerana dengan pertolongan dia kita dapat kumpul pada malam ini, solat berjemaah sama-sama dan sama-sama nak menuntut ilmu. Mudah-mudahan menjadi amalan dan bekalan kita di akhirat besok, diterima oleh Allah. Kita buka, katanya kita nak buka kitab Penawar Bagi Hati. Kitab ni disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, Mandeli. Syekh Abdul Qadir Mandeli, orang Indonesia lah, di Mandeli. Tapi dia menuntut ilmu, antara tempat dia menuntut ilmu di Malaysia kita ni, di Gajah Mati, Kedah. Tempat dia belajar, antara tempat dia belajar, Gajah Mati, Kedah. Pondok tu ada lagi sekarang, tapi anak murid dia tak ada lah. Anak murid ada seorang dua tentulah, kan. Di Kedah dia belajar ni, Syekh ni. Kemudian dia lanjutkan pelajaran dia di Mekah sampai dia mengajarlah di Masjidil Haram. Syekh ni, Syekh Abdul Qadir Mandeli. Katanya guru saya cerita, dia sampai-sampai di pondok Kedah tu tak berbaju. Kan, jalan kaki. Orang dulu mana ada kereta, mana ada motor, jalan kaki. Kan, daripada mana tak tahulah, dia jalan penat lah kira, bawa usung karung. Kan, tak pakai baju ataupun berpeluh lenjun, bawa barang, bawa kantung, karung barang. Tu Syekh Qadir. Dia belajar di Pondok Gajah Mati di Kedah. Masa tu Pak Cuhim namanya, Syekh Wan Ibrahim, orang panggil Pak Cuhim. Tu guru dia. Lepas tu dia sambung pelajaran di Mekah. Tu Syekh Abdul Qadir Mandeli, orang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Semua berkat tahu lah Bismillahirrahmanirrahim ni apa maksud dia, kan? Dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani, itu maksud dia. Kalau kita nak mulakan sesuatu yang baik-baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulakan, setiap pekerjaan yang mempunyai kepentingan yang tinggi, yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus berkat. Kita nak makan, kita nak minum, kita nak menuntut ilmu, nak mula menulis, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, berkat, putus berkat, tak ada berkat, kurang berkat. Kan, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang elok-elok ialah nak basuh najis, yang tu tak sunat, mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak buang sampah tak sunat, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak buang sampah, sapu sampah, nak basuh tempat yang kena najis, itu semua tak sunat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim ni pekerjaan yang bukan leki-leki, yang bukan hina lah, yang bukan keji. Nak masuk tandas tu tak baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah.
Nak makan, nak minum, baca bismillah. Macam tu. Lagi satu yang syarak dah tetapkan pemula bagi dia, itu pun kita tak baca bismillah. Kan? Misalnya solat dah ada pemula dia, iaitu takbiratul ihram. Jadi kita nak solat, kita tak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, tak baca. Sebab apa? Sebab solat tu dah ada pembuka dia. Pembuka dia takbiratul ihram. Macam tu. Itu bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia bismillah? Kita nak minum misalnya, aku minum, qasad dalam hati. Aku minum ni dengan berkah nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Ataupun aku minum dengan pertolongan Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Betul minum. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum qasad dalam hati. Minum tu dengan pertolongan Allah. Kan, dengan pertolongan Allah yang amat murah lagi amat mengasihani, ataupun dengan berkah nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Bismillah. Kalau kat sini, apa dia? Kat sini menulis lah. Tok Guru ni nak menulis. Kan, aku menulis ataupun dengan pertolongan Allah ataupun dengan berkah nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani, aku menulis. Macam tu. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan akan jin dan manusia. Semua puji-pujian tu yang berhak Allah Ta'ala lah. Kalau kita puji sesama kita tu, yang berhak hakikat puji tu adalah Allah. Kita puji seseorang tu rajin, kan, baguslah rajin dia ni. Hakikat yang layak dipuji tu adalah Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang bagi dia rajin. Allah Ta'ala yang bagi dia rajin, lalu kita dapat manfaat daripada kerajinan orang tu. Kan? Jadi yang layak dipuji hakikat dia Allah. Boleh tak puji manusia? Boleh. Kan? Harus. Tapi jangan sampai bila kita fikir, bila kita puji dia, itu merosakkan dia, itu jangan pujilah. Jangan puji depan dia. Macam tu. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia. Jin dan manusia. Supaya mengejarkan mereka itu akan ibadah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan jin dan manusia, supaya ni maksudnya Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia, cipta jin manusia tu sebagai jalan untuk jin dan manusia ni, sebagai jalan jin dan manusia ni beribadah kepada Allah. Kan, pengakhir kesudahan daripada Allah Ta'ala mencipta kita ni, kita kena ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ambil manfaat, tak ambil faedah daripada ibadah kita pun, tak perlu. Tapi Allah Ta'ala cipta kita tu, akibat dia kita kena beribadah dengan dia. Beribadah kepada Allah. Kebaikan daripada beribadah tu dapat kat kita sendiri. Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala tak ambil faedah, tak ambil manfaat daripada ibadah kita. Betul tak? Menjadikan jin dan manusia supaya mengejarkan mereka itu akan ibadah, lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam dada kita. Kan? Allah Ta'ala tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Ni kitab ni kita baca ni, kitab tasawuf. Kan, tasawuf ni dia cerita pasal hati. Ni dosa-dosa batin ni. Sifat-sifat baik yang ada dalam hati, sifat-sifat buruk yang ada dalam hati. Sifat-sifat buruk yang ada dalam hati, macam mana nak bersihkan dia? Macam mana nak berpakai dengan sifat-sifat yang baik ada dalam hati. Itu tasawuf. Dia cerita tentang batin. Kan, syariat Rasulullah ada dua. Satu syariat yang zahir, satu lagi syariat yang batin. Syariat yang zahir ni inilah, sebab solat 5 waktu, bayar zakat, berpuasa, tu syariat yang zahir. Banyak lagi lah. Syariat yang batin ni dalam ni, ikhlas, kan? Ikhlas, khusyuk, tawaduk. Syariat yang batin. Dua-dua kena ikut. Dua-dua kena ikut. Sunnah yang zahir dan yang batin, dua-dua kena ada. Itu. Yang ini nak cerita tentang sunnah-sunnah yang batin, sunnah Rasulullah yang batin, dalam hati Rasulullah tu. Kita ikut Rasulullah pakai serban, okey. Ikut juga yang dalaman Rasulullah tu. Ikhlas, macam tu. Ini cerita yang tu lah ni. Kitab tasawuf yang kita belajar ni nak cerita yang tu. Fardu ain. Fardu ain. Sebab sifat-sifat yang kat dalam ni, dia boleh membatalkan pahala amalan kita. Dia boleh membatalkan pahala amal. Kan, kita kira pahala, buat kerja tu dapat pahala ni, buat ini dapat itu, dapat pahala tu, dapat pahala ni. Kita juga kena tahu apa juga yang membatalkan pahala tersebut. Jadi inilah
Dalam kitab ni dia ajar apa dia yang boleh membatalkan pahala. Kalau fiqh ni dia ajar apa-apa yang membatalkan ibadah tu. Kan? Solat, apa yang membatalkan ibadah solat tu? Kan? Apa yang membatalkan ibadah solat? Bergerak anggota berat 3 kali berturut-turut, bercakap, makan, minum, membatalkan solat. Batal solat kena sembahyang lain. Itu tasawuf ni dia cerita perkara-perkara yang membatalkan pahala solat tu. Dia tak cerita perkara batal solat, dia cerita perkara yang membatalkan pahala solat tu. Contoh, itu tasawuf. Apa benda yang membatalkan pahala solat tu? Riak misalnya. Solat Allahu Akbar. Dia tengok aku solat ni. Nak tunjuk. Kan? Itu perkara yang membatalkan pahala solat. Berlaku perkara yang membatalkan pahala solat, kita nak buat apa? Solat lain. Bukan. Taubat, istighfar. Itu beza dia. Kalau fiqh, bila buat perkara yang batalkan solat lain lah. Tasawuf, bila berlaku perkara yang batalkan pahala, taubat, istighfar. Tu lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, minta ampun balik. Faham lah? Kod ada. Sebab solat kita tu cedera banyak, tak khusyuk dan sebagainya kan. Itu tasawuf, dia bicara yang tu. Dia bicara yang batin. Ada hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, innar rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, seorang lelaki dia beramal sebagai amalan ahli syurga, dengan amalan ahli syurga, fima yabdu linnas, pada apa yang jelas, pada apa yang zahir pada pandangan mata. Dia beramal, seorang lelaki beramal dengan amalan ahli syurga, beramal dengan amalan ahli syurga pada pandangan mata manusia, kan, dengan amalan. Wa huwa min ahli nar, padahal dia ahli neraka. Kan. Dan satu orang lelaki, kata Rasulullah, dia beramal sebagai amalan ahli neraka pada pandangan mata manusia, padahal dia ahli syurga. Sabda Rasulullah. Apa tu? Ni cerita yang batin. Satu orang lelaki beramal dia dengan amalan ahli syurga pada pandangan mata manusia. Dia solat berjamaah, solat tak tinggal, kan, bayar zakat, berpuasa Ramadan, menziarahi orang sakit, memberi salam, baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Tapi itu semua fima yabdul linnas, pada pandangan mata manusia. Walhal wa huwa min ahli nar, padahal dia daripada kalangan ahli neraka. Sebab apa? Sebab dia buat semua kebaikan tu hanya pada pandangan mata manusia sahaja. Batin dia tak ikhlas. Dia nak puja manusia, dia nak manusia tengok kebaikan dia nak manusia semua menghadap hati pada dia nak manusia semua kasih dengan dia. Dia tak ikhlas. Jadi pada pandangan mata manusia, dia beramal sebagai amalan ahli syurga, padahal di sisi Allah dia ahli neraka. Fima yabdul nas, itulah. Ni dalam kitab ni cerita benda tu. Yang membahaskan tu apa dia? Ni dalam kitab ni cerita tentang tu. Kan? Dan satu orang lelaki dia beramal dengan amalan ahli neraka, la ya'malu bi amali ahli nar fima yabdul linnas. Dia beramal dengan amalan ahli neraka pada pandangan mata manusia. Dia minum arak, dia berjudi, dia tak solat, dia degil. Kan? Pada pandangan mata manusia dia ahli neraka. Wa huwa min ahli jannah, kata Rasulullah, padahal dia tu daripada kalangan ahli syurga. Kenapa? Sebab pada pandangan mata manusia dia memang buat dosa. Memang dia buat dosa, tapi setiap kali dia buat dosa dia menyesal dan dia beristighfar, minta ampun dengan Allah Taala. Kita tak nampak dia minta ampun, yang kita nampak dia buat dosa. Kita tak nampak dia menyesal, yang kita nampak dia berdosa. Berulang kali dia buat dosa, kita tak nampak dia bertaubat, dia menyesal. Dia bertaubat, dia menyesal, kemudian dia tak terdaya lawan nafsu dia berdosa lagi. Dia taubat, dia menyesal, kemudian dia tergelincir lagi. Kemudian dia bertaubat, menyesal, tak nak buat dah, kemudian dia tergelincir lagi. Pada pandangan mata manusia, dia sentiasa melakukan dosa dan di kalangan ahli neraka. Padahal di sisi Allah, dia di kalangan ahli syurga. Kan? Jadi, ilmu apa tu nak bahas? Hati ni. Kitab ni lah. Ilmu tasawuf. Apa dia? Perkara-perkara apa ni yang Allah Ta'ala tengok ni? Kan, sampai dia buat dosa banyak mana pun, tapi Allah Ta'ala kira dia ahli syurga. Sebab apa? Sebab dia bertaubat. Macam tu lah. Apa ni? Apa salah dia ni? Dia buat taat bukan main banyak, tiba-tiba Allah Ta'ala pandang dia sebagai ahli neraka. Kenapa? Dia tak ikhlas. Kan? Batal pahala dia. Pahala dia tak dapat. Kan? Walaupun amalan dia banyak, tapi pahala dia tak hasil. Kan?
Kata Tuan Umar Az-Zuhdi, dia kata macam orang pikul beras lah. Pikul. Kan padi tu. Banyak berat. Bocor kat bawah tu. Sampai rumah kosong. Tak ada apa. Macam tu lah. Ataupun Ustaz Wafa'i almarhum kata, dia macam asap. Amalan ni. Banyak ni. Berkepuk ni atas. Sampai ke atas sikit dah hilang. Tak ada apa dah. Itulah umpama orang yang amal banyak. Tapi perkara yang membatalkan amalan tu dia tak kira. Membatalkan pahala amalan tu dia tak kira. Apa yang membicarakan, yang membahaskan perkara-perkara yang membatalkan amal, inilah ilmu ni. Yang antaranya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni. Ini yang kita nak belajar. Jadi dia fardu ain lah untuk kita tahu. Kalau tidak, kita tak tahu apa yang membatalkan pahala amal kita. Macam tu. Lagi yang mengetahui yang tersembunyi dalam dada, kan? Allah Ta'ala tahu apa yang sembunyi dalam hati ni. Kita buat tu ikhlas ke tak ni? Allah Ta'ala tahu. Kan? Dan segala mata yang khianat, segala mata yang buat dosa, Allah Ta'ala tahu. Kan? Dan lagi akan bertanya, lagi Allah Ta'ala akan bertanya, daripada pendengar dan penglihat dan hati. Allah Ta'ala akan tanya. Dan lainnya pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan tanya nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Nikmat dengar, nikmat lihat, nikmat hati. Allah Ta'ala bagi. Nikmat hati untuk berfikir. Mata melihat, telinga mendengar. Dengar apa? Lihat apa? Hati fikir apa? Allah Ta'ala tanya balik. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, Allah Ta'ala akan tanya kepada apa kita guna. Pada hari kiamat nanti. Semua Allah Ta'ala tanya. Kita guna ke arah mana? Nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dan salawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Kan? Dan salawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Kan? Kerana rahmah. Salawat dan salam. Salawat dan salam ni pada kita mendoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menambahkan, melimpahkan rahmat dia dan kesejahteraan daripada dia kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta itu. Minta supaya Allah Ta'ala melimpah ruahkan rahmat dia, kasih sayang dia, kesejahteraan daripada dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud selawat. Kita kalau kita banyak selawat, apa maksud dia? Maksud dia kita mendoa kepada Allah agar Allah Ta'ala tambahkan lagi, limpahkan lagi rahmat dia kepada Rasulullah, curahkan lagi kesejahteraan Allah daripada Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud kita berselawat. Kan? Kalau kita tak selawat pun Rasulullah dah dilimpahkan dengan rahmat dan salam daripada Allah. Kan? Tapi kita berselawat tu kita minta tambah lagi. Kan? Dan manfaat tu balik kat kita. Manfaat tu dapat kat kita. Sekali kita berselawat pada Rasulullah, Allah Ta'ala selawat kat kita 10 kali. Kan, berselawat. Itu maksud selawat. Dan selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi kita yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Nabi kita dibangkitkan kepada seluruh alam. Seluruh alam. Kan, jin, manusia, kan, semua. Itu Kalau Nabi dulu dia di kalangan manusia aja dan di kalangan umat dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, kepada seluruh jin. Itu Nabi kita. Nabi dulu kepada kalangan kaum dia dan pada manusia aja. Nabi kita bukan di kalangan kaum dia, Quraisy je, kaum Arab je, bukan. Seluruh manusia Nabi kita Muhammad, dan diutuskan juga kepada jin. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda ia bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada rupa kamu. Kan, la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak menilik kepada rupa kamu, parah rupa kamu. Allah Ta'ala tak tilik. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Ta'ala tilik kepada hati kamu. Allah Ta'ala tak tengok kepada parah rupa. Allah Ta'ala tengok hati. Kan, Allah Ta'ala tengok hati. Macam mana hati kita? Baik tak baik? Apa dia sifat hati yang baik? Apa sifat hati yang buruk? Ni kitab tasawuf ni bagi tahu. Dia ajar yang itulah. Dia ajar apa dia sifat hati yang baik dan apa sifat hati yang buruk. Apa dia sifat mahmudah dan mazmumah. Tentu bagi tahu. Sebab Allah Ta'ala tak tengok rupa ni. Allah Ta'ala tengok hati. Hati kat sini. Kan? Baik ke jahat? Macam tu Hello.
seorang yang berdosa, dia banyak dosa ni, tapi selalu bertaubat, seriau, takut, istighfar. Dia berdosa, kan? Tapi selalu istighfar dan merasa tawaduk dia. Dia tak belagak. Dia nak belagak apa? Dia banyak dosa. Dia nak action dengan amalan dia, kenapa? Dia banyak dosa. Dia bertaubat, istighfar. Kan? Tak mau buat dah. Menyesal tak mau buat dah. Tapi lepas tu dia tergelincir lagi. Kemudian dia bertaubat lagi. Kan? Itu orang pertama. Yang kedua, dia ni kuat semayang, kuat solat, kuat berzikir. Kan? Tapi hati dia bertambah apa ni? Act. Kan? Bertambah act dia. Berasa diri bagus lagi. Kan? Elok hak mana? Elok hak tadi tu, hak banyak dosa tadi. Kan? Dia tak act. Dia banyak bertaubat. Dia bukan suruh buat dosa, jangan buat dosa. Kan? Tapi yang elok yang tadi tu, elok pada yang tu lagi. Kan? Dia bermaksiat, dia banyak maksiat, tapi dia setiap kali dia bermaksiat dia bertaubat. Dia seriau. Dia tak ada rasa bangga diri. Dia tak rasa bangga. Dia nak bangga apa? Dia mana ada amalan. Dia dosa yang banyak. Lepas tu dia bertaubat. Kan? Yang kedua tadi, datang solat berjamaah, berzikir kuat, tapi dia mendabik dada. Kan? Dia dabik dada dia. Yang tu bahaya. Bahaya. Tu jaga. Taat, tapi dia taat. Zahir dia taat, tapi bertambah jauh dia dengan Allah Ta'ala. Yang tadi tu berdosa. Zahir dia berdosa, tapi dia bertambah hampir dengan Allah. Itu lah. Allah Ta'ala tilik kepada hati. Dan selawat dan salam juga atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi SAW. Selawat dan salam ke atas keluarga Nabi daripada kalangan Bani Hashim. Kan? Nabi ke atas lah. Itu keluarga Nabi ke atas. Kan? Dan juga keluarga Nabi ke bawah, zuriat-zuriat Rasulullah SAW ni. Kan? Melalui Hasan dan Husain, melalui Siti Fatimah bersama dengan Sayyidina Ali tu, dapat anak Sayyidina Hasan Husain. Terus turun-temurun sampai sekarang ni lah keturunan Rasulullah. Kalau kita panggil apa? Ada panggil Sayyid. Kan? Sayyid tu keturunan Rasulullah tu. Kan? Ada panggil Habib, ada panggil Syarif. Kan? Habib, Sayyid, Syarif. Tu keturunan tu. Kan? Kena kasih dengan keluarga Rasulullah. Kena kasih. Kan? Kerana Allah. Selawat ke atas keluarga Rasulullah. Kan? Dan kata Imam Nawawi, keluarga Rasulullah tu juga kullu mu'min taqin, setiap orang beriman yang bertakwa. Itu pun termasuk di kalangan keluarga Rasulullah SAW. Setiap orang yang beriman dan bertakwa masuk di kalangan ahli Nabi SAW. Itu lah. Dan selawat dan salam juga ke atas sahabat baginda SAW. Sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ni siapa dia? Orang yang hidup di zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, dan mati dalam keadaan beriman dengan Rasulullah. Itu sahabat. Bukan sahabat Rasulullah ni dengan maksud kawan baik Rasulullah, bukan. Dia sebut sahabat Rasulullah ni maksudnya apa? Semua yang hidup di zaman Rasulullah, tengok berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati dalam keadaan beriman dengan Rasulullah. Itu sahabat. Itu maksud sahabat. Macam tu lah. Abu Lahab jumpa juga Rasulullah, tapi tak beriman. Tak beriman dengan Rasulullah. Kan? Uwais Al-Qarni. Pernah dengar tak nama tu? Uwais Al-Qarni ni, dia di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati pun dalam keadaan beriman dengan Rasulullah, tapi tak sempat jumpa dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni, dia jumpa dengan sahabat je. Jadi Uwais Al-Qarni ni, pangkat dia bukan sahabat, pangkat dia tabi'in. Dia tak jumpa dengan Rasulullah walaupun sezaman. Kan? Tak berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia berjumpa dengan sahabat Rasulullah SAW. Dia beriman dengan Rasulullah di zaman Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah, tapi tak jumpa dengan Rasulullah. Dan mati dia dalam keadaan beriman, cuma tak jumpa dengan Rasulullah ya. Jadi dia bukan sahabat Al-Qarni. Tapi hebatlah orang ni. Dia nak jumpa Rasulullah tak sempat. Sebab apa? Sebab sibuk dengan mak dia. Dia jaga mak dia. Dia tak sempat dia nak jumpa Rasulullah sebab sibuk dengan jaga mak. Jauh nak pergi jumpa. Kan? Tok Uwais jaga mak dia. Satu hari dia dapat tahu Rasulullah keluar dalam satu peperangan. Kan? Dia nak ikut tak boleh. Dia ikut sebab dia sibuk dengan mak dia, tak sempat. Kan, jaga mak, tak boleh nak tinggal mak dia tak boleh tinggal. Kan?
Dia hati dia duk rasa nak pergi, nak join sekali bersama dengan Rasulullah dalam satu peperangan. Tapi dia sedih lah tak dapat ikut sebab dia kena jaga mak dia. Dan dia ikuti perkembangan peperangan tu dan dia tahu. Kan dia tahu satu tu dia tahu Rasulullah patah gigi dalam peperangan tu. Jadi dia kepak gigi dia. Ni Uwais ni, kepak gigi dia. Dia nak juga sakit yang Rasulullah hadap tu, dia nak sakit juga. Itu Uwais Al-Qarni, hebat. Rasulullah pesan kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Abu Bakar, pergi jumpa Uwais Al-Qarni ni, minta dia doakan. Kan? Minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Disebut Uwais Al-Qarni ni terkenal di langit, tak terkenal di bumi. Kan? Uwais Al-Qarni. Itu sahabat. Kan? Jadi jadi Uwais Al-Qarni antara yang bukan sahabat. Kan? Sebab dia tak sempat jumpa Rasulullah walaupun dia beriman. Mati dalam keadaan beriman di zaman bersama dengan Rasulullah, tapi tak sempat berjumpa, jadi dia bukan sahabat. Pangkat dia bukan sahabat. Jadi minta Allah Ta'ala limpahkan kurnia rahmat, limpahkan rahmat dia, limpahkan salam dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu. Jadi sebab sahabat bersihkan hati. Kan? Bersihkan hati dengan memperbanyakkan amalan-amalan taat. Kan? Bersihkan hati mereka itu daripada segala sifat-sifat kecelaan. Sifat-sifat kecelaan dalam hati ni. Hubbud dunia, kasih cintakan dunia, itu sifat celah dalam hati. Bakhil, sifat celah dalam hati. Pengecut, sifat celah dalam hati. Hubbul jah, sukakan kemegahan, itu sifat celah dalam hati. Riak, sifat tercela dalam hati. Hasad, dengki, sifat celah dalam hati. Banyak. Kan, tu sifat-sifat tercela yang ada dalam hati. Kan, ujub, perasaan diri bagus, kibir, takabur, tu sifat yang tercela yang ada dalam hati. Semua tu yang akan diajar dalam kitab tasawuf. Kan, sifat-sifat kecelaan yang ada dalam hati. Jadi sahabat-sahabat ni bersihkan hati dia. Bersihkan hati mereka daripada sifat-sifat yang tercela atau disebut sifat mazmumah. Kan? Dan sahabat-sahabat ni menghiasi mereka itu akan dia hati dengan perangai yang baik. Kan? Sahabat-sahabat menghiasi hati dengan perangai-perangai yang baik dan sifat-sifat yang kepujian. Itu para sahabat. Kan? Sifat-sifat hati, perangai-perangai yang baik apa dia? Ikhlas, tawaduk, kan? Zuhud. Kan? Itu antara sifat-sifat hati yang baik. Berani, itu sifat terpuji. Contoh itu sifat hati. Jadi sahabat-sahabat ni membersihkan hati mereka daripada sifat-sifat yang tercela dan menghiasi hati mereka dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat kepujian. Kan? Amma ba'du, maka ini sebuah kitab yang kecil. Amma ba'du ni dipanggil fasul khitab. Dia memang sunnah Rasulullah lah. Rasulullah kalau tulis surat amma ba'du. Kan? Amma ba'du. Makna dia sesudah itu. Kan? Sesudah puji, sesudah membaca bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah, selawat dan salam pada Rasulullah, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Kitab yang kecil ni, permulaan ilmu tasawuf, permulaan ilmu tasawuf. Kan? Permulaan ilmu tasawuf. Tapi dapat beramal dia ni, Allah, tinggi ni. Dapat beramal dengan dia ni. Kan? Wali pun dapat beramal. Kan? Contoh Bukan jalan. Saya ni pun tukang sampai je lah, bukan dapat amal utara mana pun. Kan? Tukang sampai. Siapa dapat beramal dengan ni? Hebat. Kan? Dapat beramal dengan dia. Ini kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri. Kata Syekh Abdul Qadir, dia kumpulkan kitab, isi kandungan kitab ni, himpunkan, susunkan kitab ni, kan, untuk peringatan diri dia sendiri dan juga bagi sekalian saudara yang baru belajar. Kita semualah baru belajar, untuk ingatan. Dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati. Kan, penawar bagi hati, ubat hati lah. Kan, belajar macam mana cara nak bersihkan hati kita ni daripada sifat-sifat yang tercela. Apa dia sifat tercela, bagaimana nak mengubati dia,
Tu sebab tu nama dia penawar hati. Kan, dia ajar macam mana nak bersihkan sifat-sifat tercela dalam hati ni. Dia perkenalkan kepada kita sifat-sifat yang tercela, kemudian dia beritahu macam mana nak bersihkan dia. Kan, nak bersihkan sifat-sifat yang tercela. Jadi penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya. Bersih, mesti bersihkan hati kita ni daripada dia. Dipanggil najis juga ni dalam ni. Sifat-sifat kotor ni sifat najis. Najis maknawi dipanggil. Betul? Riak misalnya, najis. Dan dihiasi dengan dia akan segala hati, dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Macam mana ni? Menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Sifat-sifat yang terpuji, kita hiaskan hati ni dengan sifat-sifat yang terpuji. Ikhlas misalnya, kan? Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 bab. Kan? Ada satu mukadimah, ada 3 kitab. Dan akan Allah jua hamba pohon bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Jadi musannif pengarang ni minta supaya kitab ni bagi manfaat kepada diri dia sendiri dan bagi manfaat kepada semua yang membaca kitab ni, kita semualah. Dan bahawa supaya Allah Ta'ala menjadikan ia ikhlas semata-mata menuntut keredaan. Syekh ni minta kepada Allah supaya apa yang ditulis ni memang ikhlas daripada pengarang, kan, semata-mata kerana menuntut keredaan daripada Allah Ta'ala. Bukan kerana nak riak, bukan kerana nak pujian orang, bukan. Kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas setiap sesuatu. Kenapa minta kepada Allah Ta'ala? Supaya Allah Ta'ala jadikan dia ikhlas mengarang kitab ni. Allah Ta'ala maha kuasa. Yang menghimpun Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandeli, Khaidim Talabatil Ilmi Syarif bi Haramil Makki. Kan, antara guru yang mengajar di Masjidil Haram Mekah, kan, Makkah Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rejab tahun 1378 Hijriah. Sekarang berapa? 1442. Lebih kurang berapa tahun? 62 tahun. 62 lebih kurang. Kan? Tu. 62 tahun. Lama dah kitab ni. Biar habis pendahuluan, kita baca je. Habis kata-kata kata aluan kita panggil. Pendahuluan. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf ini pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Ilmu tasawuf ni ilmu yang dia cerita dekat kita, yang memberitahu kepada kita kelakuan-kelakuan hati, sifat-sifat hati. Ilmu tasawuf ni dia bagi tahu kat kita, kan, tentang kelakuan-kelakuan hati. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri ataupun tawaduk dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Itu ilmu tasawuf. Dia bagi tahu sifat-sifat hati. Sifat-sifat hati yang terpuji, sifat-sifat hati yang tercela. Sifat-sifat hati yang terpuji misalnya kat sini apa dia? Merendah diri, tawaduk, kan, ataupun sabar. Itu sifat-sifat hati yang terpuji. Sifat-sifat hati yang tercela, contoh kat sini apa dia sebut? Dengki, membesar diri. Rendah diri. Rendah diri ni apa? Tawaduk dipanggil. Tawaduk. Tawaduk kerana Allah. Lawan takabur. Takabur ni dia meninggi diri. Dia besarkan diri dia dalam hati ataupun dizahirkan. Membesarkan diri tu, bongkak tu. Bongkak dalam hati tak apa, tak nampak. Dia bongkak dalam hati, dia pandang lekeh kat orang. Aku hebat lagi pada dia. Dia ni tak ada apa ni. Tak ada dalam hati dia. Itu tak nampak, kibir dia panggil. Tapi kalau dah zahir di zahir dia, sama ada melalui isyarat ataupun percakapan, pertuturan, itu dipanggil takabur. Kan buat sini. Kan? Contohlah itu takabur. Kan? Dia tak ada apa lah dia ni. Kurang lah dia ni, tak ada apa. Lekeh ni. Bukan mengaji tinggi mana pun. Aku lagi hebat. Dia katakan dalam hati dia. Tak ada, itu takabur nama dia. Sifat yang terpuji dia, lawan dia merendah diri. Dia tak membesarkan diri dia. Dia tak berani nak merendah diri sebab dia tahu Allah Ta'ala lagi tinggi. Allah Ta'ala yang bagi. Kan dia tak berani nak
nak takabur. Takabur ni jangan. Allah Taala marah. Kan? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu paling pipi kau daripada manusia. Kan? Jangan paling pipi daripada manusia. Baik itu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu jalan di muka bumi ni dengan angkuh, megah. Jangan Allah Taala marah. Kan? Takabur. Itu takabur, dia bongkak. Dia tinggikan diri dia dalam hati, dia rasa diri dia tinggi, dia tinggikan diri dia. Orang lain dia mandang rendah, mandang lekeh. Itu takabur. Rendah diri lawan bagi takabur lah. Diri dia rendah. Dia tak berani nak tinggikan diri dia banding orang lain, tak berani. Dalam hati ataupun isyarat dia tak berani. Sebab apa? Sebab dia nampak Allah Taala tu semua tu yang bagi. Yang bagi dekat dia semua Allah Taala yang bagi. Jadi dia tak berani nak meninggi diri. Tak berani. Dia rendah diri lah, tawaduk. Kan? Dia nak bongkak, dia tak berani. Sebab dia tahu yang dia ada tu Allah Taala bagi. Yang dekat kawan dia ada tu pun Allah Taala yang bagi. Dia tak ada apa. Jadi dia tak berani nak bongkak. Jadi merendah diri ni salah satu daripada sifat yang terpuji. Dipanggil tawaduk. Sifat tawaduk ni, merendah diri ni, tinggi di sisi Allah Taala. Sifat tawaduk ni sifat yang tinggi, sifat yang terpuji, sifat yang baik. Jadi kita merendah diri, kita mengaku tak rendah diri? Tak mengaku. Orang yang merendah diri, dia tak mengaku dia merendah diri, sama ada di mulut ataupun dalam hati. Faham tak? Kita merendah diri, tawaduk, tak mengaku merendah diri, tak mengaku tawaduk. Sebab merendah diri dan tawaduk tu sifat yang tinggi. Kalau kita mengaku kita merendah diri, kita mengaku kita bersifat dengan sifat-sifat yang ketinggian, kita sifat-sifat yang bagus. Tak mengaku. Orang yang merendah diri, dia tak mengaku dia merendah diri. Macam tu dalam hati ataupun dalam mulut. Dia tak berani. Sebab apa? Sebab merendah diri tu tinggi. Faham tak? Jadi dia tak berani nak menyifatkan dia bersifat dengan sifat-sifat yang tinggi. Macam tu Jalan. Aku rendah diri aku ni. Ya, tak boleh. Jangan sifatkan diri dia merendah diri. Macam tu tawaduk. Macam tu Lawan dia takabur. Takabur ni tak boleh. Kan? Tapi ada tempat kena takabur. Kan? Tempat kena takabur. Disebut Fudail bin Iyad sebut at-takabbur lil mutakabbir tawaduk. Kita angkuh, takabur di hadapan orang yang takabur, tawaduk hukum dia. Kita takabur di hadapan orang yang takabur, tawaduk. Kita takabur dengan kebenaran yang kita bawa di hadapan orang yang takabur dengan kebatilan yang dia bawa tu. Kita ni tawaduk. Dia takabur dengan kebatilan dia. Dia hina Rasulullah, takabur dia. Kita takabur balik depan dia dengan dengan menginsafi, dengan menyebut, dengan membela Rasulullah. Dia takabur dengan kebatilan dia, menghina Rasulullah. Kita takabur dengan kebenaran kita, membela Rasulullah. Itu hukum dia tawaduk, kata Fudail bin Iyad. Jadi bukan merendah diri semua. Ada tempat kena takabur. Tapi takabur tu kena takut lah dengan Allah Taala. Kita kan takabur tu kan macam tu takabur. Ada tempat kena takabur. Macam tu ni nak berhadapan dengan musuh ni takkan nak tawaduk kan. Abu Dujanah kan, dalam satu dia nak menghadapi peperangan di depan musuh, dia ikat apa ni? Dia ikat di pinggang dia ke di kepala dia. Jalan macam ni Rasulullah akui perbuatan itu. Sebab apa? Sebab di hadapanmu, depan musuh. Takkan depan musuh pun nak tunduk yang tu. Kan? Ada tempat kena takabur. Tapi semua lillahi ta'ala lah. Kan? Syiddau al kufar wa hamak bainahum. Keras tak ada orang kafir dan berkasih sayang di antara kita orang Islam. Jangan terbalik lah. Dengan orang kafir bagus dia. Dipanggil apologetik. Kan? Sama-sama orang Islam buat keras. Tak boleh. Sifat yang terpuji antaranya merendah diri. Sabar. Oleh satu sabar. Sabar ni pedih, perik, pahit rasa dalam hati tu, nak adab. Kan? Tapi dia akur. Dia tak marah dengan takdir Allah Ta'ala. Tu sabar. Dia rasa perik. Pedih dengan ujian yang dia hadap ni.
Rasa perit dengan ketaatan yang dia hadap. Dia rasa perit meninggalkan maksiat yang dia hadapi. Dia tinggal. Dia sabar tu. Sabar menjalankan taat. Sabar mengelak maksiat. Sabar menghadapi musibah. Rasa perit dalam hati ni. Sabar. Dan dia akur dengan takdir Allah Ta'ala tu. Rasa pedih. Sabar. Tu sabar. Kan? Redha lain pula. Redha lagi tinggi daripada sabar. Redha ni dia suka dengan benda tu. Dia suka apa yang Allah tentu kat dia. Sama ada musibah apa pun timpa kat dia, dia suka. Dia rasa pedih tak? Dia pedih, dia rasa pedih juga. Tapi dia suka. Tu redha. Redha lagi tinggi daripada sabar. Redha lebih tinggi daripada sabar. Sebelum seseorang tu sampai ke peringkat redha, dia kena hadapi dulu sabar ni. Kan? Redha lebih tinggi. Redha dia suka. Suka menghadapi musibah Allah Ta'ala bagi dia suka. Dia rasa perit tak? Dia rasa perit tapi dia suka. Macam orang makan cabai. Kan, orang berahi makan cabai, makan pedas. Kan? Dia suka makan pedas. Macam mana? Pedas. Makan lagi. Pedas. Macam itulah. Keluar air mata dia. Makan lagi. Pedas makan juga. Macam itulah orang yang redha. Dia menghadapi dengan merasa perit tapi dia suka. Sabar lain sikit. Sabar lain. Sabar makan pedas, tak marah. Buang. Tapi dia marah kat cabai tu, dia tak marah. Dia marah kat orang yang masak tu, dia tak marah. Tu sabar. Kan? Redha dia suka. Redha lebih tinggi daripada sabar. Kan? Dah. Diterima. Ya, maksudnya menerima. Dia tidak mempersoalkan. Diterima je apa Allah bagi dia. Nasib yang ditentukan. Diterima. Dia terima dan dia suka. Redha dengan ketentuan lah. Redha dengan ketentuan. Dia redha dengan ketentuan Allah Ta'ala dan dia suka dengan Allah Ta'ala tentu kat dia yang tu. Kalau kita terima, pasrah dengan ketentuan Allah Ta'ala dan kita sabar menghadapi tu dengan perit hati, itu sabar nama dia. Kita hadap apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, kita hadapi dengan perit. Kemudian kita ikhtiar untuk keluar daripada ujian tu. Dan kita menghadapi dengan perkara tu dengan sabar, dengan perit hati. Kan? Itu sabar. Redha tak? Redha dia suka yang tu. Redha lain. Redha pelik sikit. Dia hadapi benda tu dengan suka sebab dia tilik tu daripada Allah Ta'ala. Dia suka je. Wali-wali kan? Dia hadapi dengan suka. Beza sikit lah. Redha ni atas sikit pada sabar. Sabar pun tinggi dah tu. Sabar pun bagus. Redha dengan qanaah sama dah. Qanaah ni cukup yang Allah Ta'ala bagi. Dalam qanaah tu adalah redha. Ada redha. Dia cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kat dia cukup. Dia tak tamak. Qanaah ni lawan tamak. Kan? Tamak ni nak lagi tak cukup. Qanaah ni cukup lah. Apa Allah Ta'ala bagi kat dia cukup. Kalau dia kaya juga, kalau dia usaha bagi banyak harta tu untuk agama, untuk diri dia cukup lah. Setakat mana yang perlu. Kan? Tawakal serah diri ke Allah Ta'ala. Dia serah. Dia menyerah ke atas apa yang Allah Ta'ala tentu kat dia tu. Dia serah. Kan? Dia tak apa ni. Contoh macam ni lah. Dia serah rezeki dia, apa yang Allah Ta'ala tentu kat dia rezeki, yang itulah dia terima. Kan, yang tu dia terima. Apakah dia menafikan ikhtiar? Tak nafi ikhtiar. Dia boleh usaha. Dia usaha, dia dapat yang tu, dia terima. Dia terima. Dia usaha, kemudian dia serah dekat Allah Ta'ala. Dia serah pada Allah. Dan dia terima dengan ketentuan Allah Ta'ala tu. Dan ingat qanaah Islam qanaah tu maksudnya cukup untuk diri dia. Kan? Kalau dia boleh tak dia nak kaya? Boleh, simpan duit banyak-banyak. Duit yang banyak-banyak tu untuk agama. Untuk diri dia qanaah cukup. Itu lah. Kan? Tawakal ni serah dengan Allah Ta'ala. Dia kan? Berperingkat juga tawakal ni pun. Kan? Kalau tawakal kita ni, kita berusaha, kemudian kita serah, kan? Ada yang lebih tinggi daripada tu, dia serah dia Allah Ta'ala, dia panggil tajrid. Kan? Tak apalah yang tu. Itulah. Itu sifat-sifat yang terpuji. Tawakal ataupun disebut tawakul tu antara sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji di sisi Allah. Qanaah, sifat yang terpuji di sisi Allah Ta'ala. Redha, sabar, tu semua sifat yang terpuji. Itulah.
Sabar ni tinggi ni. Walaupun redha lebih tinggi, tapi sabar pun tinggi lah. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama-sama orang yang sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Kan, minta tolonglah. Kamu minta tolonglah dengan Allah Ta'ala kan. Dengan sabar dan solat. Sabar tu, sabar. Ya. Sabar atas dia redha. Sebelum dapat redha, kena hadapi sabar dulu. Kan? Sabar dengan kepayahan lebih mudah ataupun sabar dengan kesenangan lebih mudah? Sabar dengan kesenangan tu lebih susah menurut Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar kata. Kata Sayyidina Umar, bulina bid-dharra fanasbir. Bulina bis-sarra falam nasbir. Kata Sayyidina Umar, kami ni diuji dengan kepayahan, kami sabar. Kami dicuba dengan kesenangan, kami tak sabar. Kan? Dapat kesenangan, dia tak sabar. Dia tak mampu nak tanggung kesenangan yang dia hadapi tu. Akan mengurangkan taat dia, akan membuatkan dia lalai dengan kesenangan. Tapi kalau dengan kepayahan, dia boleh sabar, boleh hadap. Kan Sayyidina Umar. Itu lah. Tu sabar. Tu sifat yang terpuji, tu sabar. Kan? Dia pahit, ada rasa pahit. Kan? Ada rasa pahit. Tapi dia hadap dan dia tak marah dengan Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala tu dia tak marah. Kan? Atau kelakuan yang dicela seperti dengki. Dengki. Dengki tahu dengki. Dengki ni apa dia? PhD. PhD. Perasaan hasad dengki. Kan? Ke pelajaran habis dah. PhD pelajaran habis dah. Dengki ni, dia bercita-cita kawan dia hilang nikmat. Tu dengki. Hati dia suka kalau kawan dia hilang nikmat. Nikmat apa? Nikmat maju dalam perniagaan ke, nikmat ilmu ke, nikmat apa-apalah. Kan? Dia tengok kawan dia lulus, anak dia lulus periksa dengan cemerlang, dia suka kalau anak dia tak lulus. Kan? Tu dengki. Dengki dia tu. Walaupun dia tak bertindak ke arah dengki dia tu, dia tetap mendapat dosa dengki. Nampak tak? Contoh, dia tak suka tengok kawan tu maju, perniagaan maju. Dia suka kalau kawan dia tu muflis, kan, bankrupt, kan, tutup kedai. Dia suka. Dia cita-cita macam tu. Dia bercita-cita kalau kawan ni kalau satu hari ada lori besar langgar, biar habis semua kedai dia. Dia suka macam tu. Tu dengki tu. Dosa tak? Dosa. Kemudian dia buat khianat pula lagi. Dia pergi jumpa Tok Umar, sihir pula. Yang tu 2 kali dah dosa. 3 lah. Dengki, dosa khianat, dosa sihir. Iri hati, Ustaz. Iri hati. Dengki lah tu. Kan? Ada dengki atau iri hati yang positif kan? Ada yang positif. Dia panggil royul. Maksudnya dia usaha. Dia nak lebih pada kawan tu. Yang tu tak apa. Yang tu dia tak bercita-cita supaya kawan tu hilang nikmat. Kita cuma nak lebih pada dia. Kita tengok kawan tu ada ilmu, kita nak lebih pada dia, kita usaha bagi sama dengan dia ataupun lebih. Tak apa. Yang tu fastabiqul khairat, berlumba untuk mendapat kebaikan. Dengki ni tak. Dengki ni dia nak kawan tu hilang nikmat. Kan? Kawan nikmat. Teruk. Baru dia puas hati. Tu dengki. Dengki ni dia tak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tu orang dengki. Dia tak suka Allah Ta'ala tentukan kawan tu rezeki dia sekian-sekian banyak. Dia tak suka, dia tak setuju. Itu dosa dengki tu jahat. Kan? Dia suka kawan dia hilang nikmat, sama ada nikmat tu balik kat dia ataupun hilang terus, tak apa. Tu dengki. Jahat. Kan? Dengki ni membatalkan amal. Kan? Membatalkan amalan. Kan? Iyyakumul hasada fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Kama ta'kulun narul khatab. Kan? Jauhi daripada iyyakumul hasada. Jauhi kamu, jaga-jaga daripada dengki. Kan? Sesungguhnya makan ia hasanat, amalan kebajikan, kebajikan dia makan. Kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana api makan kayu api. Kan? Kita banyak amalan banyak ni, dalam masa sama duk dengki kat orang. Habis amalan kita rugi sia-sia, tak dapat apa. Kan? Amalan kita tu, kalau kita dengki, amalan kita tu
dimakan api. Ibarat macam tu lah. Ibarat hilang macam tu saja, binasa. Ibarat api memakan kayu. Tak ada apa. Itu dengki. Kan kita kalau kita dengki kat orang, kita suka kawan tu hilang nikmat, kita tengok kawan kita itu lebih daripada kita, harta ke apa ke, kita tak suka dengan dia, kita suka kalau nikmat tu hilang, kita tangkis perasaan tu, kita tak redha, kita tak suka dengan perasaan tu sebab tu dosa. Yang tu tak apa, jangan kita pasrahkannya. Kita suka hati kita ni dengki dengan orang tu, kita layankan. Layankan kan, yang tu dosa tu. Kan bercita-cita suka kalau kawan ni hilang nikmat, kita suka macam tu. Kan kita tangkis, okey tangkis tak apa, itu jadi mujahadah, lawan hawa nafsu, yang tu jadi pahala tu. Kan kalau ada perasaan tu kita tangkis, kita lawan, kita mujahadah, dapat pahala. Tapi kalau dilayankan benda tu, kan ada perasaan suka orang tu hilang nikmat, orang dilayankan pula, dia mengumpat kawan tu kata macam-macam kan berdosa lah. Kan tu dengki. Teruk dengki ni. Dengki ni antaranya dia tak redha dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, dengan ketentuan Allah Ta'ala dia tak redha. Kan membesar diri takabur lah. Tadilah takabur, dia rasa diri dia lebih daripada orang lain rendah daripada dia. Kan tu takabur. Kibir adalah hati. Bongkak tu adalah hati lah, luar tak nampak. Kan takabur dah ada dah isyarat dia tu. Kan takabur. Ujuk dia perasan diri dia bagus. Dia tak pelakih orang lain pun, dia diri dia. Kan diri dia. Dia rasa bagus aku ni. Dia terlupa nak sandar kat Allah Ta'ala tu. Kan dia kalau ujuk, kalau kita rasa diri bagus, cepat-cepat balik kat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi ni, aku tak ada apa. Tu tak apa. Kan dia terlupa nak sandar kat Allah Ta'ala. Kebaikan yang dia dapat ni sebenarnya daripada Allah ni, dia lupa. Dia rasa diri dia. Dia tak boleh. Kan dia orang ujuk ni, bila dia buat taat, dia dapat kebaikan-kebaikan, keelokan-keelokan, dia rasa diri dia. Bila benda tak elok kena kat dia nampak Allah Ta'ala bagi. Hak elok dia nampak diri dia, hak tak elok dia nampak Allah Ta'ala. Tu orang. Kan hak elok dia semayang elok, dia buat elok, semua dapat kerja dapat duit dapat banyak, limpah rezeki banyak, buat taat elok bagus, dia rasa diri dia. Kan tapi lepas tu bila ditimpa benda yang tak elok pula, dia nampak Allah. Sabar, Allah Ta'ala bagi, Allah tak bagi. Kan hak tak elok dia nampak Allah, hak elok dia nampak dia. Kan membesar diri tak mahu. Ya iblis tu guru malaikat dan banyak dia beribadah. Kan memang kata ulama tak ada di bumi ni yang terkecuali daripada bekasan sujud iblis. Tu gambaran kuat ibadah iblis ni. Kan dan dia sampai jadi guru malaikat. Kan? Tapi akhirnya dia dicampak Allah Ta'ala akibat takabur, sombong. Kan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan ikut menurut perintah Allah, wastakbara, dan dia takabur. Kan tinggi diri dia. Kan wa kana minal kafirin, dan dia di kalangan yang orang kafir. Itu iblis. Dia tercampak, dia disingkir Allah Ta'ala kerana dosa takabur. Kan bongkak. Dia takabur ni Allah Ta'ala yang berhak, kita tak boleh. Takabur tu hak Allah Ta'ala, kita tak boleh nak takabur, kecuali ada tempat tertentu lah, macam kita cerita tadi kan. Itu takabur. Na'udzubillah. Kita sampai ke apa? Sampai ke apa? Boleh sampai sini ya? Sambung lagi pun boleh. Tak faham. Konti pun boleh. Tu. Macam tu saya tak tahu hak benda satu. Dia kena kan sebab SOP saya tak faham macam mana. Kira. Itu takabur. Jagalah. Kan. Sombong. Ya? Riak ni nak menunjuk. Allahu Akbar. Bagi orang dengar. Dia takbir. Kan. Sembahyang depan orang ramai biar lama sikit lah. Kan. Tunduk. Dia seorang-seorang. Macam tu lah. Nak bagi orang tengok. Tu riak. Kan. Nak bagi orang tengok. Dia buat ibadat nak bagi orang tengok.
Tu jaga. Dia dalam perkara ibadat ni kalau dunia-dunia tu tak kira sangat. Memang riak pun dalam benda dunia. Kita pasang sport rim kat kereta, memang riak pun nak bagi orang tengok. Kita tanam pasu bunga kat depan rumah, tanam bunga macam tu. Itu memang riak pun nak tunjuk bagi orang tengok. Yang tu lain ni hak ibadat ni. Hak ibadat ni, hak tu. Kan. Tu riak. Tak boleh baca hati orang. Itu kerja Allah baca hati orang. Betul. Dia senang tapi orang macam dia tak tahu nak riak lah, nak nunjuk ada rumah banyak-banyak. Padahal mungkin dia ada orang macam itu, dia banyak itu. Betul. Kemudian macam cik kata tu, kita tak boleh nak ukur orang ni riak tak boleh. Kan dia tasawuf ni peribadi, ukur diri sendiri semua. Jangan bukan seluruh orang ni. Bukan untuk seluruh orang. Tengok kawan tu takbir panjang sikit, baca doa, tunduk-tunduk macam tu, angkat tangan macam tu, kita dah kata kita riak. Tak boleh lah. Kita dah kata dia riak. Tak boleh kata yang tu. Kan? Dia untuk diri sendiri, suluh diri sendiri. Saya bagi tahu ni untuk kita suluh diri kita, bukan suluh orang. Suluh orang kita tak tahu, Allah Taala tahu. Allah Taala yang tahu, Allah Taala yang nilai, kita tak tahu apa. Kita cerita ni untuk suluh diri sendiri. Kan? Sekali je macam orang ni. Dia buka tingkap rumah dia tengok rumah orang sengit. Rumah dia sengit, dia tak nampak. Kan? Tu jaga. Suluh di sini. Kan tu riak. Riak ni nak tunjuk. Ingat lah. Apa ni? Beramal untuk orang tengok. Syirik. Ini kata Fudail bin Iyad. Kemudian meninggalkan amal kerana takut orang kata kita ni riak. Itulah riak. Kan? Yang tu pun satu juga tu. Kita nak beramal tapi kita takut orang kata kita riak. Itu kita riak lah tu. Jaga. Jangan meninggalkan amal kerana takut orang kata kita riak. Jangan. Itu lah. Macam tu lah. Kita buat ya. Kalau kita tinggalkan amal, nanti kalau aku duk geram nak doa macam ni hak ni sunnah ni, sungguh-sungguh ni. Sekali orang kata aku riak pula. Dia tinggal, lalah tak buat. Dia tinggal amal kerana takut orang kata dia riak. Yang tu pun tak benar. Yang tu pun tak betul. Dia tinggal amal kerana takut orang kata dia riak. Yang tu tak betul juga tu. Kan? Buat lah Tok Saduli orang. Buat. Kan? Tapi heran lah, dia depan orang nak main macam ni, tak mau, kat belakang orang tak mau macam tu. Tak apa, hak ni jangan suluh orang. Suluh diri sendiri. Tu lah. Itu riak. Riak ni nak tunjuk. Kan? Apa ni? Pak Sumit. Apa ni? Ada lagi orang ni. Pak Sumit pernah dengar? Bukit Tembaga. Pak Sumit hak Kelantan meninggal dah. Hak ni hak Kedah. Dia cerita, dia dulu lah, di rumah dia ni, atas tu bukit. Atas bukit tu sikit, dia ada buat pondok dia untuk dia beramal. Untuk dia beramal. Dia ni sekali duduk habis Quran khatam. Puasa hari-hari. Sekarang dah lah, dia tak larat, dia kata. Dia dah berusia kan. Dia cerita, dia dekat pondok dia tu, satu hari dia tengah berzikir ni. Allah dia berzikir. Allah dia berzikir. Allah Ta'ala nampak kan? Dia nampak malaikat belah sini tulis setiap apa yang dia cakap, yang dia sebut tu. Allah. Pak Su nampak, dia kata. Nampak Allah. Tulisan bercahaya, warna putih, bau wangi. Dia kata kan. Dia berzikir lagi, Allah. Lepas tu dia dengar tapak kaki orang kat luar nak mai jumpa dia. Dia perkuatkan lagi, Allah. Pak Su nak bagi orang luar dengar. Dia kata. Lepas tu dia elok-elok tulis belah sini, dia nampak tulis belah kiri pula dah. Tulis warna hitam bau busuk, dia kata. Dia kata. Mula-mula hak betul Allah. Lepas tu bunyi tapak kaki orang nak main darah dia. Dia perkuat lagi zikir tu nak bagi orang luar dengar. Dah tulisan tu belah sini pula, belah kiri. Tukar dah. Dia cerita. Dia sendiri cerita. Tulisan nampak. Allah Ta'ala bagi nampak. Tulisan warna hitam bau busuk. Tu jaga. Itu riak. Kan dipanggil riak ataupun sum'ah tu, nak bagi orang dengar amalan. Kan sum'ah. Tu jaga membesarkan diri. Kan. Siapa ni? Saya terlupa nama dia. Nama apa Syekh ni? Lupa nama dia. Dia cerita apa? Dia ni ulama besar ni. Di zaman dia ni memang menjadi perhatian orang ramai lah, umat. Memang datang macam-macam nak jumpa dia, nak tanya masalah, nak ziarah, minta doakan, minta nasihat Syekh ni. Saya terlupa nama dia apa. Kan. Dia cerita, dia kata di kalangan orang yang datang ziarah aku ni, dia kata dia lebih suka
orang maksiat datang ziarah dia. Orang yang maksiat, orang yang tak ada taat, tak banyak taat, datang ziarah dia. Berbanding orang yang bertaat ni, orang yang serban, berjubah datang ziarah ni, dia tak suka sangat, dia kata. Sebab apa? Dia kata orang maksiat datang jumpa dia, datang dengan perasaan malu, perasaan penuh dosa, menyesal, datang dengan perasaannya macam tu. Adapun orang yang serban besar ni datang, lebay-lebay ni, datang dengan perasaan bagus. Datang melawat dia dengan rasa bagus. Kan, rasa bagus, rasa amalan dia baik. Dia kata aku lebih suka orang maksiat datang ziarah aku lagi. Hati dia lebih mesra dengan orang maksiat. Sebab orang maksiat ni hati yang datang jumpa dia lah, hati mengakui dosa-dosa. Kan, orang yang kiranya ahli taat ni datang dengan penuh mendabik dada, mendabik dengan amalan dia. Tu jaga tu. Jadi kita kena jaga yang tu. Jangan, alhamdulillah kita syukur Allah Taala jadikan kita orang beramal, dan jangan dabik lah, segera kembalikan kebaikan tu kepada Allah Taala. Syukur Allah Taala bagi kita kebaikan tu. Yang tu kita berhenti sini dulu Apa dia? Istighfar belum ni, tak mesti. Tak mesti. Bukan tak, tapi tak mesti. Dia taubat ni menyesal, tak mau buat dah. Tak mau buat dah kerana Allah Taala, tak mau buat dah. Kan? Jadi kalau dia istighfar dengan perasaan yang macam tu, taubatlah. Kan? Dia istighfar dengan perasaan yang macam tu, menyesal, tak mau buat dah kerana Allah, taubatlah tu. Kan? Tapi kalau dia istighfar kosong macam tu, tak mesti ada lah. Kan? Tu taubat. Taubat menyesal, tak mau buat dah. Kan? Kerana Allah, bukan kerana dunia. Aku menyesal tak semayang tu, yang meniaga tak kaya tu, lalu dia semayang. Jadi tak taubat dia? Tak jadi. Dia semayang, dia menyesal tinggal semayang. Sebab apa? Sebab tu tak kaya-kaya tu dia kata. Lalu dia pun semayang. Mudah-mudahan dia kaya. Jadi tu tak jadi taubat, tu tak nama taubat. Dia mesti menyesal kerana Allah. Aku menyesal tak semayang selama ni. Habis aku hidup dalam kemukaan Allah Ta'ala, mati masuk neraka. Dia menyesal. Lalu dia semayang. Yang tu jadi taubat. Aku menyesal tak semayang tu, yang meniaga tak kaya tu, jadi taubat tak? Tak jadi taubat. Kan? Dia mesti kerana Allah Ta'ala. Menyesal sungguh tak mau buat. Bukan mesti bentang sejadah, solat taubat, tak. Datang perasaan menyesal tu, tekad tak mau buat dah tu, itu dah taubat. Kan? Walaupun ketika datang perasaan tu, ketika kita sedang makan dalam tandas, itu dah kira taubat. Kan? Guru saya cakap, walaupun perasaan tu datang masa dalam tandas tu, itu dah jadi taubat tu. Perasaan menyesal, tak mau buat dah. Kan? Kerana Allah. Tu lah. Istighfar dengan perasaan tu, taubat. Kan? Tak mau buat dah. Istighfaruna tahtaju ila istighfaruna kan yahtaju ila istighfaril ukhra, kata Rabi'atul Adawiyah. Kan, istighfar kita ni sentiasa berhajat pada istighfar yang lain. Kan, memperbanyak istighfar lah. Istighfar lagi. Kan, sebab sentiasa perlu beristighfar. Ada? Apa ni, Syekh Ali sekarang duduk kat England. Syekh Ali ni pendakwah kat England. Dia kata dia dulu dia kerja cuci masjid. Dia tengok masjid kotor, dia mau sambil dia doa, ya Allah bersihkanlah hati aku sebagaimana aku bersih lantai ni, dia kata. Kan, macam tu lah dia buat. Allah Ta'ala bagi dia kejayaan, sekarang dia sampai kat England tu, jadi pendakwah kat sana. Kan, banyak anak murid. Sekali balik Malaysia, bawa anak murid orang putih, Mak Saleh, badan macam ni ketak-ketak lah, ikut kaki kanan. Kan? Dia kata dia dulu duduk kat Kedah, pondok kat Kedah. Dia kata masa dia duduk kat pondok kat Kedah tu, antara kerja dia cuci masjid. Setiap kali dia cuci, dia remuk lantai masjid tu, dia doa, ya Allah bersihkanlah hati aku bagaimana aku bersihkanlah hati aku bagaimana aku bersihkan lantai masjid ni. Kan, dia doa. Kemudian dia kata, dia dulu kalau dia jalan tu patah balik. Jalan patah balik. Jalan lagi patah balik. Orang nak kata dia gila. Kan, rupa-rupanya apa? Dia kata dia tetapkan disiplin untuk diri dia. Setiap kali langkah yang dia lupa nak istighfar, dia akan patah balik. Dia nak tu. Dia dah nekat, dia nak macam ni. Setiap langkah satu istighfar. Dia nak disiplinkan diri dia, memperbanyakkan istighfar. Setiap satu langkah yang dia jalan, dia nak istighfar. Kalau dia lupa, dia akan patah balik. Jadi orang tengok dia jalan patah balik. Orang kata dia gila. Kan? Tu Habib Syekh Ali. Kan? Balik cakap orang putih, dakwah orang putih. Cakap orang putih.
Kan hebat. Tu tu memperbanyakkan istighfar. Kan memperbanyakkan istighfar. Saya ingat tunggu Rafi'i dia cerita kat saya, dia cerita kat kami lah mengajar. Dia kata antara guru dia Tunggu Jumah Zudi mengumpamakan orang yang banyak istighfar ni macam mana? Seperti orang yang masuk sawah, dia kata. Kan Tunggu Jumah. Dia kata seperti orang masuk sawah. Orang masuk sawah macam mana? Masuk sawah kotor, naik sawah dia bersihkan diri dia. Walaupun dia tahu besok dia akan masuk sawah kotor lagi. Kan masuk sawah kotor lagi. Naik sawah dia bersihkan diri dia. Besok kotor lagi, naik sawah dia bersihkan diri dia. Dia tahu lepas tu kotor lagi, dia masuk sawah lagi, naik bersih lagi. Macam itulah orang istighfar, membanyakkan istighfar. Kan dia jangan kumpul dosa tu banyak-banyak. Kan jangan biar masuk sawah tak bersih diri, masuk sawah tak bersih diri, habis pekat penuh sampai setahun duk masuk sawah tak bersih-bersih diri. Macam mana kotor dia tu? Kan susah nak bersih lepas tu. Kan jadi masuk sawah, naik atas bersihkan diri, masuk lagi, naik atas bersihkan diri. Jadi dia tak ada dosa terkumpul, tak ada dosa terkumpul. Karat hitam yang titik hitam yang bertambah ni tak menebal. Setiap kali buat dosa padam. Yang tu lagi, yang tu tak apa. Jangan terkumpul payah dah. Kan. Yang tu kita berhenti sini ya. Boleh kan? Kalau akhir tak? Ada soalan tanya tak akhir pun tak apa. Apa dia? Tadi kita dah bincang riak yang utupnya, semaahnya dengan bongkaknya kan. Ada tak cara tertentu kita nak mengelak menangkis perasaan tu? Fikir ke ataupun cara? Cara dia ni yang paling berkesan seperti yang dalam kitab sebut ijma' ulama-ulama tasawuf kan. Cara nak tangkis dia yang paling berkesan berzikir, memperbanyakkan zikir. Zikir tu sabun zikir, dapat mencuci sifat-sifat keji dalam hati ni. Kan dengan memperbanyakkan zikir dan ilmu. Kena tahu. Dalam antaranya yang saya ingat contoh takabur kan. Antara ubat takabur ni kita fikir. Selain zikir lah, kita fikir juga. Kita ni nak takabur, nak bongkak diri kat mana? Kita ni mula dengan air mani. Kan? Pertengahan berisi najis, akhirnya menjadi bangkai. Jadi nak angkuh kat mana? Kan? Nak belagak kat mana? Fikir kan. Tu antaranya lah ilmu lah. Nanti dia akan cerita kat sini cara dia. Kemudian zikir tu memang dah tentulah. Zikir ni kat mana pun memang ijma' di kalangan ulama tasawuf. Satu cara yang paling berkesan untuk mencuci hati. Zikir, membanyakkan zikir. Dan mengamalkan taat, perkara-perkara yang sunat tu semua kena buat lah. Kan? Habis ya? Yang tu lah. Ada soalan lagi? Ada soalan? Ya? Macam mana nak rasa manis untuk ilmu? Manis untuk ilmu. Kita kita baca kelebihan-kelebihan menuntut ilmu, kemudian melazimkan diri menuntut ilmu, nanti insya-Allah dapat manis dia. Kan? Kita bacalah kelebihan-kelebihan menuntut ilmu ni macam mana kan? Antaranya man salaka tariqan yatlubu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di satu jalan menuntut ilmu, maka Allah Taala mudahkan jalan ke syurga. Kan? Baca kelebihan-kelebihan ilmu. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Bila kamu lalu di taman syurga, lalu di satu taman syurga, maka rebutlah. Kan? Rebutlah. Apa taman wa riyadul jannah? Apa dia taman syurga? Halaqatul zikri. Itulah halaqah zikir, termasuk halaqah majlis menuntut ilmu. Kan? Baca kelebihan-kelebihan menuntut ilmu ni. Kan? Innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan lima yasna. Malaikat merendahkan kepak dia terhadap penuntut ilmu. Sebab apa? Malaikat suka dengan apa yang penuntut ilmu tu lakukan, iaitu menuntut ilmu. Rendahkan kepak dia. Kepak malaikat ni macam kepala kita ni. Kita anggota mulia, dahi ni muka. Anggota paling mulia. Sebab tu bila kita sujud, kita merendah diri, kita rasa kita menghina diri kita di hadapan Allah, kita letak muka ni di bumi. Kan? Malaikat anggota dia yang paling mulia, kepak. Jadi dia punya suka dengan penuntut ilmu ni, dia letak kepak dia kat bumi. Ke malaikat.
suka dengan penuntut ilmu. Jadi kita tahu kelebihan penuntut ilmu, kemudian kita lazimkan diri kita menuntut ilmu. InsyaAllah dapat manis. Yang dapat manis kemanisan menuntut ilmu ni Allah Ta'ala yang bagi. Itu antara ikhtiar kita lah. Antara ikhtiar. Contoh lah. Ya. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Kalau dapat jawab. Kalau tidak kita tangguh lah. Contoh lah. Tak lah? Tak ada apa? Masa pun dah lewat lah. Masa dah lewat, kita berhenti sini. Tak jauh nak balik tu. Itulah. Kita berhenti sini. Summa qala musannif, dan adapun faedahnya Allah Subhanahu wa taala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya terlupa nak cerita sikit. Tu tabung saya bawa untuk siapa-siapa yang nak buat sumbangan untuk pondok lah. Pondok tempat saya belajar ni. Untuk pondok. Untuk pondok. Untuk pondok.